diversity of peoples, creeds and cultures within the Commonwealth, each having an equal place in our Organization of Nations. Tubuhan Commonwealth ditubuhkan pada tahun 1931 dan merupakan salah satu organisasi politik yang penting. Keanggotaannya terdiri daripada bekas tanah jajahan British yang telah mencapai kemerdekaan. Menjelang 1950-an, kebanyakan bekas tanah jajahan di Afrika, Asia, Caribbean dan Pasifik yang telah mencapai kemerdekaan memilih untuk menyertai Commonwealth. Negara-negara ini yang mempunyai latar belakang sejarah yang sama melalui pengalaman dijajah oleh British dibenarkan memilih jenis kerajaan sama ada berbentuk republik, monarki atau menerima monarki British. Commonwealth yang diketuai oleh Raja atau Ratu Britain telah menyebabkan negara-negara maju dan yang sedang membangun menganggotai Commonwealth. Oleh itu, United Kingdom merupakan salah satu daripada negara Eropah yang memilih menganggotai Commonwealth. Penglibatan United Kingdom dalam Commonwealth telah banyak meninggalkan kesan dan sumbangan terutamanya dari aspek politik dan ekonomi di United Kingdom. Memasuki isi yang pertama, penglibatan United Kingdom dalam Commonwealth dari aspek politik ialah untuk menubuhkan pertubuhan Commonwealth. United Kingdom boleh dianggap sebagai pengasas dan ketua Commonwealth. Hal ini kerana kewujudan Commonwealth mempunyai kaitan dengan niat dan cita-cita pihak British untuk membimbing tanah jajahannya ke arah berkerajaan sendiri dan seterusnya memberi kemerdekaan. Contohnya, bekas tanah jajahan tidak dipaksa untuk menyertai Commonwealth dan ahli-ahlinya bebas untuk menarik diri pada bila-bila masa sahaja. Kesannya, penubuhan ini berjaya menjaga dan mengawal negara-negara bekas tanah jajahannya daripada tanah jajahannya lenyap begitu sahaja. Hanya Empire British sahaja yang berjaya mewujudkan sebuah pertubuhan yang disertai oleh negara-negara bekas tanah jajahannya yang dahulu pernah ditakluki tetapi kini mempunyai status yang sama dengan Britain. Tegasnya, penglibatan United Kingdom dalam Commonwealth telah memberikan peluang kepada United Kingdom sebagai ketua Commonwealth dalam aspek politik. Tambahan pula, pelibatan United Kingdom dalam Commonwealth daripada aspek politik seterusnya adalah memerintah tanah jajahannya berkerajaan sendiri, seterusnya memberi kemerdekaan. Buktinya, bekas tanah jajahan British tidak dipaksa untuk menyertai Commonwealth dan keahliannya dalam Commonwealth adalah bebas. Itu boleh menarik diri daripada Commonwealth pada bila-bila masa. Misalnya, Myanmar dan Republic Island telah meninggalkan pertubuhan ini iaitu pertubuhan Commonwealth pada tahun 1949. Negara-negara anggota yang lain juga diisyaratkan supaya bersedia untuk bekerjasama dengan ahli-ahli lain demi kepentingan bersama. Semasa persidangan perhubungan Commonwealth di Lahore, Pakistan pada tahun 1954, dua syarat telah disyadangkan iaitu mempunyai sistem parlimen dan berkemampuan untuk mentadbir negara sendiri. Seterusnya, pengekalan legasi monarki. Pernyataan keanggotaan dalam Commonwealth juga secara tidak langsung mengekalkan legasi monarki United Kingdom. Pengekalan legasi ini memberi pengiktirafan kepada Queen, Raja Inggeris sebagai ketua negara dan mengekalkan keunikan Commonwealth. Oleh itu, keanggotaan dalam Commonwealth bukan secara automatik dan bekas-bekas tanah jajahan British tidak semestinya diterima terus menjadi anggota setelah mencapai kemerdekaan.
sesebuah negara bekas tanah jajahan British perlu memohon untuk menjadi ahli Commonwealth. Malahan, syarat seterusnya ialah negara-negara anggota yang berhasrat untuk menukarkan status monarki menjadi republik, maka negara tersebut mestilah memaklumkan kepada negara-negara anggota yang lain. Kesannya, lebih kurang 16 buah negara anggota Commonwealth memilih untuk mengakui Queen, Raja Inggeris, sebagai ketua negara. Tegasnya, penglibatan United Kingdom dalam Commonwealth telah menyumbang dalam kemajuan politik negara tersebut. Selain itu, sumbangan United Kingdom dalam penubuhan Commonwealth daripada aspek politik ialah dengan memperkenalkan sistem sosial, ekonomi dan politik berdasarkan model barat. Penerapan sistem undang-undang, birokrasi, ekonomi dan lain-lain ini menjadikan struktur pentadbiran negara-negara Commonwealth lebih kemas dan berkesan. Keselarasan struktur politik, sosial, birokrasi serta ekonomi yang sudah sebati dan menjadi tradisi kepada negara Commonwealth telah menyebabkan mereka lebih cenderung mengekalkan hubungan baik dengan United Kingdom. Tegasnya, pelibatan United Kingdom dalam Commonwealth telah menunjukkan perkembangan yang baik dalam Commonwealth. Manakala daripada aspek ekonomi pula, pelibatan United Kingdom dalam Commonwealth ini juga telah menjalankan tanggungjawabnya untuk membangunkan tanah jajahan termasuk wilayah-wilayah yang diamanahkan kepadanya yang ketinggalan dari segi ekonomi. Oleh itu, Commonwealth telah mengambil langkah yang wajar dengan bekerjasama secara multilateral dalam bidang ekonomi dalam kalangan bekas tanah jajahannya bagi mengukuhkan ekonomi negara-negara berkenaan. Buktinya, negara Commonwealth mengeksport lebih 50% daripada teh, biji timah, jut, getah, minyak sawit dan koko dunia. Malahan, negara Commonwealth juga menyumbang separuh daripada keluaran aluminium di dunia. Dari sudut negara-negara Commonwealth, mereka sedar bahawa hubungan sedia ada dengan Britain dan negara-negara Commonwealth yang lain serta pelibatan perdagangan dan sterling area akan memberi faedah seperti pemindahan teknologi, kepakaran dan perkhidmatan perkataan dan sebagainya. Tegasnya, pelibatan United Kingdom dalam Commonwealth telah menyumbang kemajuan dalam aspek ekonomi. Akhir sekali, mewujudkan rancangan Colombo. United Kingdom telah memujuk Amerika Syarikat, Kanada dan Jepun untuk mewujudkan rancangan Colombo pada tahun 1950. Rancangan ini yang bertujuan memberi bantuan kewangan, teknikal dan beasiswa kepada negara-negara kurang maju dalam bidang ekonomi, bantuan pembangunan tanah dan pertanian serta pengakalan kaedah pertanian moden telah disumbangkan. Buktinya, beberapa negara anggota Commonwealth seperti India, Fiji, Sri Lanka dan Tanah Melayu menikmati faedah daripada program ini sama ada dalam bidang pendidikan dan pembinaan infrastruktur iaitu jalan raya, kereta api serta sistem pengairan. Tegasnya, penglibatan United Kingdom dalam Commonwealth telah berjaya memajukan ekonomi negara-negara Commonwealth. Kesimpulannya, penglibatan United Kingdom dalam Commonwealth telah berjaya mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi seperti penetapan harga, hasil bahan mentah, dalam bidang politik dan lain-lain. Kerjasama yang wujud ini telah menyebabkan negara-negara anggota Commonwealth tidak lagi meninggalkan Commonwealth. Hubungan dalam Commonwealth kini menggalakkan dan meluaskan lagi kesefahaman antara negara dan membekalkan pengaruh yang kuat demi keamanan negara masing-masing.